Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan melihat tentang isi tersurat di dalam perenggan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera murid tahun 2 cemerlang. Apa khabar? Kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita. Okey, mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Sebelum tu, pastikan selepas habis pembelajaran ini, murid-murid telah mengisi kehadiran. Kehadiran hari ini pastikan kamu isi ya. Sebab kita akan mula kenal pasti murid-murid yang tak dapat menyertai ataupun mengikuti PDPR. Kita akan cuba bantu mereka sebolehnya. Okey. Okey, kita akan tengok hari ini. Pertama sekali, objektif pembelajaran kita adalah diharap murid dapat membaca, memahami dan kenal pasti ya 3 isi tersirat dengan betul. Sekurang-kurangnya murid tahu baca, faham dan kenal pasti sekurang-kurangnya 3 isi tersirat yang terdapat di dalam perenggan. Okey. Jadi sebelum tu, murid-murid yang masih belum mendapatkan buku teks, bolehlah ambil buku teks kamu dan buka muka surat 45. Kita akan membaca, iaitu tajuk kebersihan milik bersama. Tapi sebelum kita nak baca ini, kita perlu faham dahulu apakah yang dimaksudkan dengan isi tersirat. Okey. Sebelum ni kalau dalam kelas sempat cikgu bersama dengan kamu sebelum kita PKP ya, sebelum kita mula PDPR, okey, dalam kelas kita sempat belajar tentang isi tersurat. Murid-murid masih ingat lagi ke tidak tentang isi tersurat? Saya rasa kalau murid-murid duduk sekejap, fikir, cuba ingat balik, ada kita pelajari tentang isi tersurat, iaitu maklumat ataupun idea di dalam perenggan tu kita dapat cari. Dia ada dah dalam teks tu. Memang dah ada dalam perenggan. Tetapi hari ni kita akan tengok tentang isi tersirat tak ada di dalam petikan. Okay, kita faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan isi tersirat. Yang pertama, isi tersirat ni maksud dia tidak dinyatakan secara jelas. Isi tersirat ni apa yang dia nak sampaikan tu dia tak nyatakan ataupun dia tak beritahu dengan jelas. Okay, yang kedua, tidak terdapat di dalam teks. Tak ada jawapan, tak ada isi tersirat tu dia tulis bulat-bulat di dalam petikan ataupun di dalam perenggan. Tak ada. Jadi kamu kena fikir dan kamu kena faham sendiri tau untuk dapatkan isi tersirat tu. Jadi hari ni memerlukan kamu untuk berfikir dengan lebih mendalam. Okey, yang ketiga, murid perlu membaca keseluruhan ayat untuk mencari isi tersirat. Ya, untuk kita dapatkan isi tersirat, kamu kena baca dulu semua, kena fahamkan dulu, baru kamu boleh fikirkan apa sebenarnya isi tersirat, apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh penulis ataupun nak disampaikan di dalam petikan itu. Okey. Dan yang terakhir, isi tersirat boleh membawa maksud kesan atau nilai murni. Okey, saya ulang balik. Kesan atau nilai murni yang hendak disampaikan. Okey, isi tersirat tu boleh jadi dia nak bagi tahu kita apakah yang akan terjadi, kesan dia. Sekiranya ini apakah yang akan terjadi? Itu boleh jadi isi tersirat dia, ataupun isi tersirat tu adalah nilai murni yang hendak disampaikan. Contoh nilai murni, siapa tahu? Nilai murni ada banyak benda-benda yang baik. Salah satunya ialah rajin, hormat menghormati, bertanggungjawab, berdikari dan sebagainya. Menyayangi, saling sayang menyayangi. Itu adalah nilai-nilai murni yang kita pelajari ataupun kamu tahu, saya rasa. Okey. Okey, jom kita tengok muka surat 45. Okey, semua dah buka. Kita akan baca ya. Baca bersama dengan saya kalau boleh kat rumah, walaupun saya tak dapat dengar kamu baca. Jadi sebaiknya kamu ikut saya baca bersama-sama, boleh ya? Dosi. Okey, tajuk dia ialah kebersihan milik bersama. Okey, ikut anak panah yang ada dalam ni. Pada hari Minggu, Hana dan ahli keluarganya bersama-sama membersihkan rumah. Kebersihan rumah keutamaan bagi mereka. Mereka membersihkan semua bahagian rumah. Setiap ahli keluarga mempunyai tugas masing-masing yang telah ditetapkan. Okey, untuk gambar ni sahaja. Okey, untuk gambar yang ada dekat paparan yang cikgu berikan pada kamu sekarang, ada berapa penggan dalam gambar ni saja? Jangan tengok buku teks.
Cuba tengok sini. Tengok sini sekejap. Okey, ada dua perenggan. Perenggan yang pertama di sini. Okey, nampak anak panah saya tunjuk ni. Dan perenggan yang kedua di sini. Okey. Okey. Perenggan pertama kita tengok. Perenggan pertama di sebelah dia, dia menyatakan ada isi tersirat. Kata kunci dia ialah bersama-sama membersihkan rumah. Itu adalah kata kunci. Ayat yang diwarnakan dengan warna merah ini adalah kata kunci bagi isi tersurat yang kita nak cari. Okay, jawapan dia apa? Bersama-sama membersihkan rumah. Jadi kamu rasa tadi kan saya dah beritahu kan, isi tersurat boleh jadi kesan ataupun nilai murni. Apa nilai murni yang nak disampaikan? Jawapan dia dah bagi di sebelah ni ialah bekerja sama. Bersama-sama membersihkan rumah ini adalah dia nak memberitahu kita bahawa mereka ni, siapa? Hana dan ahli keluarganya ini bekerja sama. Oh, jadi itu rupanya yang nak disampaikan pada perenggan yang pertama. Okey, cuba tengok perenggan yang kedua. Mereka membersihkan semua bahagian rumah. Setiap ahli keluarganya mempunyai tugas masing-masing yang telah ditetapkan. Ya, berwarna merah ini adalah kata kunci. Okay, isi tersirat dia dah diberi jawapan dekat sini. Mematuhi arahan. Itu adalah nilai murni lah, benda yang baik. Mempunyai tugas masing-masing yang telah ditetapkan. Itu adalah dia punya kata kunci dah. Isi tersirat dia ialah mematuhi arahan. Okey, boleh? Jom kita pergi yang di bawah dia. Saya potong supaya senang kita ikut, kita cuba baca secara bersistematik. Okey. Masih lagi muka surat yang sama, muka surat 45. Okey, kita sambung di bawah dia. Perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga, Hana, kakak dan ibu mengemas bahagian dalam rumah. Mereka memastikan rumah mereka tiada sampah sarap dan kotoran. Perenggan yang ketiga, kata kunci ni yang warna merah ni, memastikan rumah mereka tiada sampah sarap dan kotoran. Macam mana nak cari isi tersirat? Sekejap lagi kita akan cari sama-sama. Okey, baca perenggan keempat. Abang dan ayah pula membersihkan longkang dan halaman rumah. Mereka membuat kerja dengan bersungguh-sungguh. Okay, sambung yang terakhir. Mereka gembira kerana rumah itu dibersihkan oleh mereka sendiri. Habis. Okay, jadi semuanya ada berapa perenggan? Tadi ada dua kan? Sekarang ada, yang tadi ada dua. 1, 2 dan ni yang sambung dia di bawah ada 3. Jadi 2 tambah 3 ada 5 perenggan di dalam petikan ini. Tapi 2 perenggan telah diberikan dengan isi tersirat. Manakala lagi 3 perenggan, dia minta kita ataupun kamu lah, dia minta kamu untuk cari sendiri apakah isi tersirat yang terdapat di dalam perenggan itu. Dapat tak kamu cari, kamu rasa? Yang ini dia memerlukan kamu untuk berfikir. Okay, jom kita tengok satu persatu. Kamu kena fikir dengan lebih mendalam. Rasanya apakah nilai murni yang nak disampaikan dalam perenggan yang ketiga ini? Okey, kata kunci dia, memastikan rumah mereka tiada sampah sarap dan kotoran. Apa isi tersirat dia, kamu rasa? Jawapan dia ialah menjaga kebersihan. Nilai murni lah, benda yang baik. Menjaga kebersihan. Itu adalah benda yang nak disampaikan di dalam perenggan yang ketiga itu. Okey, yang seterusnya. Jom kita tengok perenggan yang keempat. Kata kunci membuat kerja dengan bersungguh-sungguh. Orang yang membuat kerja dengan bersungguh-sungguh ni orang yang apa? Orang yang membuat kerja dengan bersungguh-sungguh ialah orang yang rajin. Jadi isi tersirat dia ialah kerajinan ataupun rajin. Okey. Dan yang seterusnya, saya tak nak panjang-panjang. Mereka, perenggan terakhir ya, perenggan kelima, mereka gembira kerana rumah itu, okey, ini kata kunci dia, dibersihkan oleh mereka sendiri. Kalau dibersihkan oleh mereka sendiri ini, kamu rasa apakah isi tersirat yang nak disampaikan ni? Okay, jawapannya ialah mereka ni, kalau mereka bersihkan rumah mereka sendiri, mereka ni apa? Mereka ini rajin. Rajin dah ada tadi. Mereka ini bertanggungjawab. Ya, ataupun boleh juga kata mereka ni berdikari ya, sebab mereka buat dengan sendiri.
Okey, tapi lebih tepat ialah bertanggungjawab. Jadi jawapan telah pun saya bagi. Saya dah bagi dah ke semua, ketiga-tiga institusi sirat tu. Jadi nak kena buat apa ni cikgu? Okey, untuk tugasan kamu ada buku aktiviti semua? Okey, buku aktiviti jilid 1. Buka muka surat, ini buku aktiviti bukan buku teks. Buku aktiviti buka muka surat 50. Buku aktiviti jilid 1 muka surat 50. Itu adalah tugasan yang kamu perlu lengkapkan dan siapkan dengan jawapan yang betul. Kemudian seperti biasa, ini adalah kelas yang terakhir. Kamu akan membuat penghantaran di dalam grup Telegram. Selepas ni, bermula pada minggu hadapan, saya harap kita dah boleh memulakan kelas menggunakan Google Classroom. Jadi siapa yang masih belum lagi mendaftar masuk ke dalam Google Classroom, saya minta berbuat demikian secepat mungkin sebab kita akan menggunakan platform itu pada bermula pada hari Isnin minggu hadapan sampailah habis PDPR nanti. Jadi rugi siapa yang tak masuk, sebab nanti arahan ataupun latihan ataupun pengumuman semua akan dibuat di dalam Google Classroom untuk subjek yang telah kamu daftar lah. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Kalau ada apa-apa soalan, macam biasa, jangan malu untuk bertanya, mesej ataupun kamu nak tanya dalam grup pun boleh. Okey, terima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi PDPI yang seterusnya dalam platform Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.